Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bi ni'matil islam wal iman wa an'amana bi ni'matil istiqamati wal sabati ala siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Muhammadin al-amin, khatamul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Yang semuliakan pengurusi masjid, timbalan pengurusi masjid, seluruh ahli jawatan kuasa masjid yang ada, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, para jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Yang pertama-tamanya marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi pada pagi yang berbahagia ini diberikan peluang yang amat berharga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menikmati dan mengecapi nikmat perhidupan di atas muka bumi Allah taala ini di 10 yang terakhir bulan Safar. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah sama-sama kita syukuri dengan kita memperbanyakkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai persiapan sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala buat selama-lamanya. Dan alhamdulillah pada pagi ini dengan hidayah taufik yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi dipilih oleh Allah untuk sama-sama berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya sebentar tadi dapat menunaikan solat fardu subuh secara berjamaah. Dan alhamdulillah Allah Taala bagi peluang pula kepada kita sama-sama berada dalam majlis ilmu untuk kita lebih mengenali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui kitab Asy-Syamā'ilu Muhammadiyah. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan sama-sama teruskan pengajian berkaitan dengan apakah makanan kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah lauk-lauk tambahan, lauk pauk tambahan yang Nabi suka ketika Nabi menghadapi makanan rezeki daripada Allah. Dan sebelum kita nak teruskan pengajian kita ini, terlebih dahulu marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai cinta, tanda cinta dan sayang kita kepada baginda. Dan seterusnya kita buka majlis kita dengan ummul kitab insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله. Barakallahu lana wa lakum jami'a. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi mempelajari hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah berkaitan dengan idami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lauk pauk ataupun lauk tambahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi makan. Kita dah mempelajari pada hadis-hadis yang sebelumnya macam-macam lauk yang Nabi suka makan, tapi lauk yang paling Nabi suka ialah daging kambing. Daging kambing yang Nabi suka makan, dan bahagian lengan daripada daging kambing tersebut ataupun daging lembu. Dan pada malam ini, pada pagi ini kita akan teruskan tentang hadis 162, daging bahagian belakang pula. Daripada Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna atyabal lahmi lahmuz zahri. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kata Abdullah bin Ja'far ini, sesungguhnya daging yang paling enak, atyab ni yang paling sedap, yang paling enak, yang paling lazat, ialah daging di bahagian belakang haiwan ternakan. Jadi dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahawa daging yang paling enak, yang paling lazat ialah di bahagian belakang binatang ataupun haiwan. Dan di sini juga menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kalanya memakan daging di bahagian lain selain bahagian lengan, dan baginda turut menyukainya. Namun baginda paling suka daging di bahagian lengan, sebagaimana yang diceritakan dalam hadis-hadis yang sebelum ini, kerana bahagian ini bukan sahaja lazat dan enak, bahkan juga cepat empuk untuk dimakan. Jadi Nabi tak suka lama-lama makan ni, hiris-hiris, kunyah-kunyah, tak lut-lut. Jadi Nabi nak cepat selesai makan ni. Makan dia tak mau lama-lama. Cara duduk Nabi nak makan pun cara duduk macam orang nak bangun dia. Bukan nak kita duduk bersila. Duduk bersila ni dia lama. Itu cara Nabi makan. Nabi tak nak buang masa dengan makan. Orang kita Melayu ni masak pun dah lama dah, macam-macam jenis. Berjam-jam masak, makan 5 minit je.
Tapi makan pun lebih lama daripada masak. Punya lama dia suka makan. Itu hadis 162. Hadis 163 daripada Ummu Hani radhiyallahu anhuma qalat dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala a'indaki syai'un faqultu la illa khubusun yabisun wa khallun faqala hani faqala hati ma akfara baitun min udumin fihi al-khall. Satu hari Nabi SAW menemuiku, kata Ummu Hani, lalu ia bertanya, apakah kamu memiliki sesuatu yang dapat aku makan? Aku menjawab, tidak ada kecuali roti kering dan cuka. Lantas baginda berkata, bawakanlah aku roti kering dan cuka itu. Dan Nabi kata, tidak kosong lauk daripada rumah yang telah ada cuka di dalamnya. Jadi hadis ini nak ceritakan bahawa Nabi SAW meminta daripada sepupu baginda Ummu Hani ini makanan, lalu dihidangkan kepada baginda roti kering bersama cuka sebagai lauknya. Kerana makanan itu sahajalah yang ada di rumah Ummu Hani, baginda lalu memuji cuka sebagai lauk yang memadai ketika tidak ada lauk yang lain. Lauk cuka ni sebagai lauk juga sudah memadailah. Cuka itu menjadi lauk. Tak ada lauk lain pun tak apa, ada cuka je. Berkata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, hadis ini memberi galakan agar tidak memandang rendah pada roti dan juga cuka. Dan dapat juga dipahami daripada hadis ini bahawa tidak mengapa kita meminta makanan daripada orang yang tidak ada rasa segan di dalam hati kita terhadapnya, dengan sebab adanya perasaan mahabbah di antara kita dengannya, dan juga kita mengetahui ia juga turut mengasihi kita. Itu tak ada masalah. Kalau kita kenal sahabat kita, kawan kita, saudara kita ni baik dengan kita, kalau kita nak minta makanan pun tak ada masalah, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis 164, Farid, roti dan kuah daging, daripada Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala fadlu Aisyah 'ala an-nisa'i ka fadli ath-tharid 'ala sa'ir at-ta'am. Nabi bersabda, kelebihan Sayyidatina Aisyah berbanding wanita-wanita yang lain, kata Nabi SAW, seperti kelebihan tharid di atas makanan yang lain. Dan dalam hadis yang satu lagi, hadis 165 pun juga lebih kurang sama hadisnya, tentang kelebihan Aisyah kepada wanita-wanita yang lain seperti kelebihan tharid ke atas makanan-makanan yang lain. Dalam dua hadis ini Nabi SAW menyebut kelebihan Sayyidatina Aisyah dengan mengumpamakannya dengan tharid, iaitu sejenis makanan. Tharid ni apa tuan-tuan? Tharid inilah roti yang berlaukkan kuah, biasanya bersama dengan daging. Roti pencecahannya lauk daging, kuah daging. Itu dia. Melihat kepada manfaat, kemampuannya mengenyangkan, mudah ditelan, serta kelazatan dan keenakannya, maka tharid merupakan makanan yang terbaik berbanding dengan makanan-makanan yang lain. Begitu jugalah kelebihan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berbanding dengan wanita-wanita yang lain di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada hadis ini kita dapat mengetahui salah satu jenis makanan yang dinikmati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah tharid. Tharid ialah roti yang dicecah dengan kuah. Dan kita juga dapat mengetahui akan kelebihan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berbanding dengan wanita yang lain. Namun bandingan itu tidaklah merangkumi keseluruhan wanita, kerana terdapat wanita yang lain yang lebih tinggi darajatnya daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha.
berdasarkan hadis-hadis yang lain. Kita akan huraikan nanti, kata dia, lebih lanjut tentang wanita-wanita terbaik dalam bahagian tambahan di hujung bab ini, kata dia. Okey, kemudian susu beku. Hadis 166, susu beku. Ini di antara lagi lauk tambahan yang Nabi suka, susu beku daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala annahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a min akli thawrin aqitin thumma ra'ahu akala min katifi syatin thumma shalla wa lam yatawadda'. Abu Hurairah menceritakan, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil wuduk setelah memakan sepotong susu beku. Kemudian pada waktu yang lain pula beliau melihat baginda memakan bau kambing. Bahu kambing dimakan oleh baginda. Setelah itu baginda mengerjakan solat tanpa mengambil wuduk. Jadi hadis ini nak ceritakan bahawa Nabi SAW memakan makanan tambahan yang dipanggilkan lauk juga, iaitu susu beku. Kalimah aqitin ini dalam hari ini menurut ulama ialah susu yang dibeku atau dikeringkan dengan api. Susu ni dikeringkan dengan api. Juga diceritakan dalam hadis tersebut baginda makan daging bahagian bahu kambing. Dan kita dapat mengetahui daripada hadis ini, makanan yang dinikmati oleh Nabi ialah susu kering dan daging bahu kambing. Dan dalam hadis ini juga kita dapat mempelajari hukum mengambil wuduk setelah memakan makanan yang dimasak di atas api, iaitu dalam hadis ini susu kering dan daging kambing. Dan daripada penyampaian Abu Hurairah radhiyallahu an, kita dapat faham maksud Abu Hurairah ialah untuk menjelaskan bahawa hukum wajib mengambil wuduk kerana faktor tersebut telah dimansuhkan. Iaitu pada peringkat awal dulu, pada awalnya Nabi SAW sememangnya kalau makan susu kering ni, daging kambing, makan susu kering, Nabi akan mengambil wuduk semula, kerana dia boleh membatalkan wuduk. Namun kemudian baginda tidak lagi mengambil wuduk, iaitu ketika memakan daging kambing. Daging kambing dengan susu ni, kalau dulu Nabi kalau makan, Nabi akan mengambil wuduk semula. Tapi hukum itu telah dimansuhkan. Untuk menunjukkan kepada sahabat-sahabat bahawa tuntutan tersebut telah dimansuhkan. Hukum itu telah dimansuhkan. Jadi sebahagian ulama berpandangan perbuatan Nabi yang ada ketikanya mengambil wuduk dan ada ketikanya tidak mengambil wuduk, menunjukkan amalan mengambil wuduk selepas makan makanan yang dimasak adalah di atas api adalah sunat, bukan wajib. Amalan mengambil wuduk semula yang dipanggil tajdidul wuduk itu adalah di antara yang Nabi suka buat. Nabi suka senantiasa berada dalam keadaan berwuduk. Kemudian tuan-tuan, Nabi suka walaupun wuduk masih ada, Nabi mengambil wuduk semula. Kerana apa? Bila kita mengambil wuduk, segala dosa-dosa anggota wuduk akan dihapuskan oleh Allah. Sebab itu kita kena rajin mengambil wuduk walaupun wuduk masih ada. Kita kena dipanggil tajdidul wuduk, senantiasa mengambil wuduk. Inilah di antara amalan Sayyidina Bilal bin Rabah. Apabila Nabi diisrakan dan dimi'rajkan ke langit berjumpa dengan Allah Ta'ala di Sidratul Muntaha, sebelum itu masuk ke syurga, Nabi mendengar ada tapak kaki yang menapak di dalam syurga Allah, tapi orang tak ada. Nabi tanya Jibril, bunyi tapak kaki siapa ni, orang ni tak ada. Itulah dia tapak kaki Bilal bin Rabah. Nabi balik ke dunia, tanya Bilal depan para sahabat, apakah amalanmu wahai Bilal? Bilal kata, tak adalah, saya ni orang biasa-biasa je, orang tawaduk, sahabat Nabi. Saya ni orang biasa-biasa je wahai Rasulullah.
Tolong ceritalah amalan ni kepada sahabat-sahabat yang lain. Dia kata, amalan aku wahai Rasulullah, aku senantiasa suka memperbarui wuduk, dan kemudian aku suka semayang sunat wuduk. Tak pernah diajar oleh Nabi SAW. Bilal ini dia semayang sunat wuduk. Dia kata, kerana aku nak bersyukur terhadap nikmat dosa-dosa aku dihapuskan oleh Allah kerana mengambil wuduk. Jadi kita tuan-tuan, dan Nabi memperakui apa yang dibuat oleh Sayyidina Bilal ini. Jadi dia panggil sunnah taqririyah. Jadi itu di antara amalan tuan-tuan, kalau kita dah mengambil wuduk, disunatkan untuk kita semayang sunat wuduk pada bila-bila masa boleh semayang. Tak ada waktu yang diharamkan. Tak ada masalah. Ambil wuduk je, semayang sunat wuduk. Itu tanda kita bersyukur. Kerana apa? Bila kita berwuduk, segala dosa-dosa anggota wuduk kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan dia. Kalau kita lepas ambil semayang dekat bawah tu, naik masjid, kita baru naik masjid kan, gabungkan sekali niat tahiyatul masjid dengan semayang sunat wuduk. Kalau orang belum azan, kalau orang dah azan, semayang sunat qabliyah lah. Semayang sunat tahiyatul masjid Allah Ta'ala bagi. Tapi wuduk kena niat. Tahiyatul masjid tak payah niat pun tak apa, pasal orang dah azan. Yang disunatkan pada ketika itu semayang sunat qabliyah. Kalau tadi semayang sunat subuh lah, semayang sunat fajar, ataupun dipanggil semayang sunat ghadan. 2 rakaat semayang sunat fajar ni tuan-tuan, dia punya pahalanya lebih besar daripada dunia dan seisi-isinya. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha, kelebihan dia. Jadi jangan tinggal. Kalau dah tertinggal, ada sahabat Nabi yang buat lepas sembahyang subuh, boleh diqadhakan. Kalau dah lepas waktu dia, maknanya dah waktu dia sebelum solat fardu. Bila dah lepas, niat qadha. Dibolehkan oleh Nabi, diperakui terhadap amalan sahabat yang buat. Jadi kalau tadi tak sempat, lepas nikah masa sunat isyraq, niatkan sekali sembahyang sunat fajar. Kelebihannya lebih besar daripada dunia dan seisi-isinya. Jangan tinggal. Apa lagi pahala yang lebih besar daripada dunia dan seisi-isinya. Okey. Jadi kita boleh niatkan sekali arung. Sunat wuduk kena niat. Dia tak termasuk sekali. Tapi sembahyang tetap masjid Allah Ta'ala bagi dengan kita sembahyang sunat. Sembahyang sunat fajar tadi. Okey. Dan kemudian sawiq, satu lagi makanan yang menjadi lauk pauk Nabi, namanya sawiq. Bukan sawit, tu kelapa sawit kan, minyak sawit. Ini sawiq dengan qaf. Okey, diceritakan daripada Anas bin Malik, qala awlama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Safiyyah bitamrin wa sawiqin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengadakan walimah. Aulama walimah. Walimah iaitu kenduri kahwin untuk perkahwinan baginda dengan Safiyyah. Nabi kahwin isteri Nabi, di antara salah seorang isteri namanya Safiyyah, dengan buah tamar dan sawiq. Tuan-tuan, jadi hadis ini menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan walimatil urus, sempena perkahwinannya dengan Safiyyah. Nabi tetap juga buat walimah walaupun dia isteri yang dah keberapa dah. Kalau ada yang bercadang nak tambah lagi, yang nak tambah nanti boleh buat walimah ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak ada masalah. Pasal nak beritahu walimah ni tujuan nak beritahu orang yang kita dah kahwin seorang lagi. Kita kahwin, kalau tidak orang tak tahu dah kahwin ke belum ni. Dok bawa bini dia lain ni, tiba-tiba ada seorang lagi pula dah. Biasa lain kita nampak, tiba-tiba ada seorang lagi jumpa kat pasar malam, elok jalan berdua. Akan jadi fitnah tu kan.
Jadi maka tu kita disunahkan oleh Nabi SAW untuk buat walimah, dan Nabi pun tunjuk. Nabi buat walimah sekadar ikut kemampuan lah. Kemampuan Nabi apa? Tamar. Nabi buat tamar, hidangkan tamar, dan dibuat satu lagi, dihidangkan makanan yang namanya sawiq, iaitu makanan yang dibuat daripada tepung gandum, cok kodok ke